Baik, peningkatan kos sara hidup semakin membelenggu perbelanjaan harian rakyat sehingga ramai yang rasa tekanan hidup akibat dunia yang semakin dibatasi nilai wang ringgit. Kenaikan kos sara hidup dan kenaikan gaji tidak seimbang terus menekan pengguna sehingga ramai yang terpaksa berjimat untuk terus hidup. Sehingga ada yang terpaksa membuat kerja sambilan bagi menampung kos hidup yang tidak menentu. Ada antara pengguna yang merasa tertekan dengan harga rumah yang semakin melambung tinggi sehingga ramai yang tidak mampu membelinya. Peniaga-peniaga kecil dan sederhana pula merasai kesan kenaikan kos sara hidup melalui harga barang makanan yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana binti Halim, nombor mencari 2255276. Saya akan mengupaskan berkenaan sara hidup. Untuk bahagian saya akan mengupaskan sedikit tentang pengenalan sara hidup. Apa itu sara hidup? Sara hidup ialah kos yang ditanggung oleh isi rumah atau ketua keluarga untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian atau tempat tinggal. Tetapi juga ia perlu memenuhi keperluan asas lain seperti pendidikan atau kegunaan harian. Seperti yang kita tahu, sara hidup dengan taraf hidup ada dua perkataan yang saling berkaitan. Apa itu maksud taraf hidup? Taraf hidup ialah perbandingan di antara pendapatan boleh belanja yang diterima oleh seseorang atau ketua keluarga dengan kos sara hidup. Peningkatan pendapatan yang tidak sama dengan kenaikan kos sara hidup telah menghimpit masyarakat hari ini. Sebagai contoh, kita boleh tengok dekat Malaysia sendiri, seperti situasi paras gaji tidak sama dengan peningkatan kos sara hidup, turut menjadi barah apabila kita ibarat tersepit di bumi sendiri dalam memenuhi keperluan hidup, terutama sekali kepada mereka yang tinggal di bandar seperti Kuala Lumpur. Apa yang dapat kita lihat hari ini ialah majoriti masyarakat Malaysia, terutama sekali kaki tangan kerajaan atau kaki tangan awam sendiri, tertekan dengan kos sara hidup dengan gaji yang rendah. Walaupun Malaysia boleh dikatakan berada pada landasan yang tepat untuk mencapai status negara maju. Seterusnya kawan-kawan saya akan mengupaskan sedikit tentang kenapa faktor punca yang berlaku sara hidup, cara untuk mengatasi sara hidup, dan apakah peranan NGO untuk bantu untuk meningkatkan sara hidup. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan tentang faktor berlakunya kos sara hidup dalam kalangan masyarakat. Secara umumnya, kita ketahui kos sara hidup semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh itu, terdapat 4 faktor yang menyebabkan berlakunya kos sara hidup. Yang pertama, pengurangan pendapatan diri. Yang kedua, peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Dan yang ketiga, pembelanjaan seorang individu. Faktor yang pertama adalah disebabkan pengurangan pendapatan diri. Masalah ini adalah disebabkan penyusutan kadar gaji dan upah yang tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup seorang individu. Ini yang menyebabkan sebilangan masyarakat terpaksa membuat aktiviti melebihi dari satu pekerjaan. Perkara ini adalah berlaku disebabkan ketidakpadanan jawatan yang dipegang dengan pendidikannya. Justru itu perkara ini adalah menyebabkan kelayakan yang tinggi tetapi diberi pekerjaan tidak mengikut taraf pendidikan yang selayaknya. Seterusnya, faktor yang kedua adalah peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Dalam hal ini adalah banyak dakwaan yang mengatakan bahawa harga barangan yang terlalu tinggi akan menyebabkan isi rumah tersepit dengan peningkatan kos sara hidup masyarakat. Statistik pada masa kini menunjukkan kadar harga barangan meningkat dengan lebih besar berbanding jumlah pendapatan yang dimiliki. Faktor yang ketiga adalah corak pembelanjaan seorang individu. Seorang
orang yang berjaya dan dalam meningkatkan pendapatan diri akan lebih cenderung kepada barangan yang lebih berkualiti dan lebih mahal. Pada masa kini, kebanyakan keperluan dan kehendak manusia akan lebih memilih pembelian secara atas talian dan akan menggunakan harga tambahan untuk pembayaran. Umpamanya pada dahulunya hanya bergantung pada kenderaan awam, tetapi kini pemilikan kenderaan motor kapal sendiri menjadi satu kebiasaan. Namun satu kesedaran perlu diwujudkan kepada orang awam untuk menjaga kepentingan ekonomi diri dan menjaga ekonomi negara hijau. Bahkan penggunaan kenderaan awam perlu dipupuk supaya selari dengan pembangunan ekonomi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izazi binti Abdul Hamid. Nama matrik 265774. Saban tahun kos sara hidup di Malaysia semakin tinggi dan menjejaskan rakyat terutamanya yang berpendapatan B40. Kos sara hidup menjadi semakin tinggi apabila berlakunya peningkatan harga pada barang-barang harian yang dijual dan sukar untuk diatasi jika kerajaan tidak mengambil tindakan yang sewajarnya. Sebagai rakyat juga tidak boleh mengharapkan bantuan kerajaan semata-mata dan perlu mengatasi masalah kos sara hidup ini dengan mengambil langkah yang sewajarnya. Jadi, saya akan membincangkan cara mengatasi kos sara hidup yang tinggi. Yang pertama, dengan menaiki pengangkutan awam dan berkongsi kereta. Yang kedua pula ialah dengan membawa bekal daripada rumah, dan yang terakhir ialah dengan membuat belanjawan bulanan keluarga. Cara untuk mengatasi yang pertama ialah dengan menaiki pengangkutan awam dan berkongsi kereta. Kemudahan pengangkutan awam yang banyak disediakan oleh kerajaan dengan harga yang berpatutan boleh meringankan beban rakyat. Untuk yang tinggal di bandar boleh menaiki LRT, MRT, KTM, monorail ataupun bas trafik KL untuk mengelakkan kesesakan jalan raya dan menjimatkan masa serta wang. Untuk yang tinggal di kawasan luar bandar pula boleh berkongsi kereta untuk ke tempat kerja. Ini dapat mengurangkan kos perbelanjaan dan dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida daripada asap kenderaan dan dapat menjaga alam sekitar. Cara mengatasi yang kedua ialah dengan membawa bekal daripada rumah. Kenaikan harga barang pada setiap tahun, terutamanya makanan, mengakibatkan ada segelintir masyarakat mencari pelbagai inisiatif untuk mengurangkan beban mereka. Walaupun kerajaan telah membantu dari segi pakej makanan menu rakyat satu Malaysia bermula pada Julai 2011 dengan harga serendah RM2 untuk sarapan, manakala untuk makan tengah hari pula serendah RM4, namun tidak semua kedai makan menyediakan pakej tersebut dan ada kedai makan yang menyediakan pakej tersebut jauh dan memakan masa untuk pekerja-pekerja terutamanya untuk pergi ke tempat tersebut kerana kekangan waktu. Jadi antara cara untuk menangani masalah kos sara hidup yang tinggi adalah dengan membawa bekal daripada rumah. Ini adalah satu inisiatif yang sangat berkesan dan dapat mengurangkan beban rakyat di mana apabila membawa bekal daripada rumah dapat menjimatkan wang dan kebersihan makanan tersebut terjamin bersih serta berkualiti kerana dimasak sendiri di rumah. Cara yang terakhir untuk menangani kos sara hidup iaitu dengan membuat belanjawan bulanan keluarga. Setiap keluarga mesti membuat belanjawan bulanan untuk mengelakkan penggunaan wang secara berlebihan. Keadaan kos sara hidup yang tinggi memang penting untuk sesebuah keluarga terutamanya untuk membuat belanjawan bulanan. Jadi sebagai pasangan suami isteri mestilah merancang perbelanjaan keluarga mereka dengan mencatatkan perbelanjaan bulanan supaya dapat tahu berapa jumlah yang dikeluarkan dan dapat menjimatkan wang dan meminimumkan kos perbelanjaan yang berlebihan. Antara cara mudah untuk menguruskan kewangan adalah dengan membuat dompet ataupun beg bajet, di mana dompet ataupun beg bajet di sini bermaksud menyediakan dompet ataupun beg yang mempunyai banyak zip, di mana di setiap zip tersebut akan diletakkan secara berasingan belanja-belanja yang ingin digunakan. Dan terdapat juga banyak cara lain yang boleh diikuti seperti menggunakan aplikasi Money Manager, membuat catatan di buku ataupun catatan di WhatsApp, dan cara dompet ataupun beg bajet ini adalah salah satu cara yang mudah dan berkesan apabila ingin menguruskan kewangan dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nadia Adila binti Muhammad Azmi, nombor matrik 259318. Hari ini saya akan membincangkan topik mengenai peranan pihak yang bertanggungjawab dalam menangani kos sara hidup. Semakin hari semakin kita tahu peningkatan kos sara hidup berlaku kerana pembuangan kerja, peningkatan harga barang, pandemik COVID-19 dan sebagainya. Semua pihak harus berganding bahu dalam menangani masalah ini supaya mereka terus dapat bekerja dan meneruskan kehidupan. Pihak yang bertanggungjawab yang pertama adalah pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh memberikan bantuan kos sara hidup secara berperingkat
supaya mereka dapat menguruskan kewangan mereka dengan baik tanpa melakukan pembaziran. Selain itu, pihak kerajaan bersama NGO boleh mengadakan program beli barangan Malaysia kepada pihak usahawan yang menjalankan perniagaan supaya mereka dapat memasarkan produk mereka. Pihak NGO juga melakukan program food bank untuk mereka yang tidak mampu membeli makanan dan mereka boleh mengambil makanan tersebut untuk meneruskan kehidupan. Pihak korporasi yang ditubuhkan untuk membantu rakyat dalam perniagaan dan tidak mengauk keuntungan semata-mata. Mereka ditubuhkan adalah untuk mengawal harga barang tanpa peningkatan kepada peniaga-peniaga yang mengambil keuntungan secara mendadak. Mereka tidak semata-mata mengauk keuntungan kerana peningkatan kos sara hidup ini berlaku. Maka dengan itu, semua pihak boleh berganding bahu dalam menyelesaikan masalah ini supaya tidak berterusan dan membantu mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih. Isu kenaikan kos sara hidup di negara kita telah memberi kesan yang sangat serius terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah. Hal ini kerana pendapatan mereka tidak selari dengan perbelanjaan isi rumah. Kelemahan pula pada tahun ini berlakunya penularan COVID-19 di negara kita menyebabkan isu ini dilihat lebih membimbangkan. Okey, sekarang saya berada di perkarangan rumah salah seorang penduduk kampung ini untuk saya menemui mereka untuk bertanya tentang apa pendapat mereka berkenaan dengan kesan kenaikan kos sara hidup di negara kita kepada masyarakat. Oleh itu, ayuh kita dengar apa pendapat mereka. Okey, Assalamualaikum Cik Nadia. Salam. Okey, saya ingin tanya apa pendapat anda tentang kesan kenaikan kos sara hidup pada masa kini? Kesan kos sara hidup ianya memberi kesan kepada kos perbelanjaan saya lah. Okay. Sebabnya apabila kenaikan tu tinggi, kenaikan sara hidup tu tinggi, semestinya saya kena hadkan apa, saya kena bezakan kehendak dengan keperluan. So saya kena spend duit yang ada kepada keperluan dan saya kena hadkanlah macam kehendak saya apa semua tu. Mungkin untuk bulan tu saya kena ketepikan kehendak dan penuhi keperluan dahulu. Okay. Apabila duit kita ni tak mencukupi untuk menampung keperluan apa semua, and then tiba-tiba ada je satu situasi yang mana kita memerlukan duit ekstra untuk bulan tu ya. So apa yang kita buat, misalnya kita meminjam dulu untuk kita selesaikan urusan yang penting tu. Sebagai contoh, anak sakit, so kita tak ada duit, so kita kena berhutang. Okay, yang paling berisiko apabila seseorang tu dia tak jumpa tempat untuk dia minjam duit apa semua, so dia orang akan pergi ke charity haram, alung apa semua tu. So ianya akan merisikokan diri dan juga keluarga. Itulah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Cik Anda. Okey, saya baru sahaja menemui rumah Cik Nadia sebentar tadi. Okey, selain itu pada pendapat saya sendiri, isu ini telah memberi kesan kepada masyarakat dari segi masalah sosial dan juga kesihatan, di mana apabila kos kenaikan sara hidup telah meningkat, ia menyebabkan seseorang individu itu terpaksa mencari pekerjaan tambahan yang mana menyebabkan mereka tidak mempunyai masa untuk berehat dan juga tidak mempunyai masa untuk meluangkan masa bersama keluarga tersayang. Jadi perkara ini sedikit sebanyak telah memberi kesan terhadap keluarga mereka, di mana akan berlakunya perbalahan dan juga perceraian. Selain itu, dari segi kesihatan, individu tersebut tidak mempunyai masa yang cukup untuk berehat, menyebabkan mereka boleh menghilangkan pelbagai jenis penyakit dan juga menyebabkan mereka stres, terutamanya dari segi mental mereka. Jadi perkara ini sangatlah membimbangkan dan perlu kepada penyelesaian yang secepat mungkin. Okey, sekian sahaja daripada saya, Nurul Amira binti Muhammad Rusdi, wartawan Astro Awal.